Kerja pemasangan pemancar berakhir dengan tragedi. Perogol bersiri ditembak mati. Kami mulakan buletin utama malam ini dengan visual eksklusif yang memaparkan detik-detik akhir sebelum helikopter jenis Bell Long Ranger terhempas di Sri Damansara pagi tadi mengorbankan 5 nyawa. Peristiwa itu berlaku kira-kira pukul 10.45 pagi tadi. 3 daripada 5 yang terkorban ialah juruterbang Kapten Abdul Rahman Abdullah 41, pembantunya Zainal Abidin Ali 37 dan Victor Vigneson Nadish 39 tahun. 2 mangsa lain ialah warga Indonesia berusia 33 tahun, Kotimah Ridin dan anaknya yang berusia 5 tahun, Hagimah Asmat. Mereka terbunuh dipercayai terkena sebahagian rangka helikopter yang terhempas itu. Helikopter jenis Bell Long Ranger 4 ini digunakan untuk melengkapkan kerja pemasangan menara pemancar syarikat telefon selular Maxis di kawasan perindustrian Sri Damansara. Menurut pengurus perhubungan kumpulan Binariang Sdn Bhd, Jennifer Choi, kerja pemasangan ini dikendalikan kontraktor siap guna yang dilantik. Binariang ialah pemilik Maxis. Helikopter ini pula kepunyaan Heltrade Sdn Bhd. Ia terhempas dan mengenai Kotimah Ridin yang syarat mengandung dan anaknya. Mereka berada di perhentian bas berdekatan. Kedua-duanya mati di tempat kejadian. Begitu juga Kapten Abdul Rahman Abdullah, Zainal Abidin Ali dan Vigneson Nadish. Vigneson adalah pengarah urusan syarikat yang mendapat kontrak menyiapkan kerja-kerja pemasangan menara pemancar itu. Kelima-lima mayat dihantar ke Hospital University. Siasatan nahas ini membabitkan Jabatan Penerbangan Awam, Polis dan Bomba. Ini adalah nahas ketiga membabitkan helikopter tahun ini. 3 Mac lalu, pengerusi DRB Haikom Tan Sri Yahya Ahmad dan isteri Puan Sri Rohana Othman dan juruterbang mereka terbunuh apabila helikopter Augusta 109 milik Tan Sri Yahya terhempas. 2 minggu kemudian, 2 helikopter tentera udara di Raja Malaysia berlanggar membabitkan 11 kematian. Dan antara saksi nahas itu ialah pendaki negara Mohandas Nagapan yang menaklukki Gunung Everest baru-baru ini. Beliau berada di tempat kejadian atas jemputan Vigneson yang dikenalinya kira-kira 2 minggu lalu. Victor ni saya tak kenal lama dia lah. Selepas projek Everest saya pulang ni,
So satu hari dia datang dekat ATM, dia nak wish saya lah. Lepas wishing, then dia ada contact saya 2-3 kali. 2-3 hari dulu dia telefon saya. Dia kata Saturday you ada free. Saya kata ada free. Saya tanya apasal. Dia kata kalau you nak witness saya pasang tower cone dekat Sri Damansara, boleh ikut tak? Then saya kata kalau saya ada masa Saturday saya datang lah. Then pagi ni dia telefon saya. Dia kata boleh datang tak? Saya kata okey. Then dia pick up saya dekat 8.30. Then pagi tadi. Then we pergi dekat Segambut, tempat heli kan, helipad sana. Then we take off about 9:45 adalah 9:45. Kita pergi tempat pembinaan. Kita mendarat sana dengan 6 orang, iaitu 2 dari NST, 1 juruterbang, 1 anak kapal, 1 waiter dan saya. Semuanya 6 orang. Selepas tu mereka nak pasang kon dekat tower, atas puncak tower tu. Then anak kapal dengan pilot mula-mula pembuat cubaan. Then mereka supaya mendaratkan kon triangle tu dekat dekat atas tempat menara tu kan, puncak. Then selepas berapa minit mereka pun tidak dapat mendaratkan benda tu. Then they re-land dekat bawah. Then Victor kata dia nak ikut lah, so dia nak guide. So dalam kapal tu ada 3 orang. Then mereka cuba dalam, saya ingat dalam half an hour to 45 minutes. So tak dapat juga dengan proper landing, because benda tu dia tak ada rata, dia ada kaki kan, so nak masuk skru susah. Then selepas beberapa cubaan mereka dapat land lah, tapi tak tepat. So mereka nak redo again. Masa redo tu benda tu tersangkut di atas tower punya besi tu. Then bila dia sangkut, kapal terbang heli tu dah mula under power, dia macam nak terbalik, dah mula dah start jatuh tau. Then semua dah terkejut. Then we rush, lari ke tempat kejadian tau. Tapi tak laju lah, because kapal tu tengah jatuh kan. So we want to know where the thing land. Bila jatuh, kapal tu start bakar. Dari ekor dia dah terbang, so dia start bakar tau. Bila bakar, banyak orang tak nak datang dekat tau. So I pergi cari pemadam api, tak dapat. Then at least ada satu engineer datang tau. Engineer dari syarikat kapal tu berada dekat sana tau. So dia dari kereta dia datang. Then dia cuba dapatkan fire extinguisher dari kokpit kapal terbang tu. Then dia buat dia padamkan, dia start padam. Then I try to padam, I try to get the body semua out lah, sebab kapal tu tengah bakar kan. Sedang bakar. Then banyak yang takut nak pergi sebab minyak tu melempar keluar tau. Dia orang takut kapal tu meletup ke. Then I tell kapal, jangan susah, minyak ni tak meletup sebab minyak ni minyak jet tau. Jet kapal terbangnya dia tidak akan bakar begitu mudah tau. Sebelum ni saya mendaki Gunung Everest pun, walaupun saya tengok mayat, tak begitulah, sebab sebelum heli tu terhempas, saya berada di heli tu. Sebab tu depan mata saya tau. Dalam pada itu, waris kepada pembantu juruterbang Zainal Abidin Ali ketika ditemui sedih apabila mendapat berita kematian anak saudaranya itu. Arwah Zainal punya isteri kan, tapi dia tu orangnya baik, lembut orangnya. Apa masalah keluarga, dia cepatlah ambil berat. Tentang kesusahan orang pun dia tak ada lengah-lengah lah, dia cepat muncul. Dia suka ambil berat tentang keluarga. Setahu Mak Ngah itulah. Menurut Halijah, Allahyarham sempat meraihkan sambutan ulang tahunnya yang ke-37 minggu lalu. Arwah meninggalkan seorang balu, Juaizah Abdul Rahman, 30, serta 2 anak, Muhammad Hafiz dan Muhammad Firdaus, masing-masing berusia 3 dan 5 tahun. Sementara itu, waris kepada Mejar Bersara Abdul Rahman berkata, Allahyarham seorang yang penyabar. Mejar Abdul Rahman ni dengan saya memang rapat, dan dia orang yang sabar dan suka berbincang
Dan dia selalulah kalau ada apa-apa masalah nak bincang, dia bincang dengan saya lah kalau pasal keluarga kan. Tapi saya, pada pendapat saya, arwah ni memang baik. Dalam pada itu, Jabatan Penerbangan Awam DCA berkata 2 pegawai kanannya dilantik menganggotai badan penyiasat nahas itu. Inspektor Operasi Penerbangannya, Kapten Muhammad Fauzi Nahrawi berkata siasatan dijangka memakan masa. Pihaknya akan memanggil pihak pengurusan Helitrade untuk memberi kenyataan. Punca tu kita tak dapat nak kesan lagi pasal kita banyak lagi perkara nak siasat ya. Jadi so far saya tak dapat nak bagi penjelasan lah. Laporan awal punca nahas akan diserahkan kepada Menteri Pengangkutan. Urusan membawa keluar bangkai helikopter itu dijalankan petang tadi oleh pihak Helitrade. Kapten Muhammad Fauzi juga berkata kerja pemasangan menara pemancar sememangnya berisiko tinggi dan terpaksa menggunakan khidmat helikopter. Menurutnya, syarikat penerbangan perlu mengikuti beberapa prosedur yang ditetapkan DCA. Barang yang diangkat oleh helikopter tidak boleh melebihi keupayaan pesawat berkenaan. Selain juruterbang yang berpengalaman luas, pesawat juga perlu menggunakan peralatan yang diiktiraf DCA. Seorang pengawal juga perlu berada di tempat kerja bagi menghalang orang awam mendekati kawasan itu. Publik bukannya senang kita nak kontrol kan. Jadi bila dalam keadaan satu keadaan tu, kalau publik tu kita tak dapat nak kontrol kan, sepatutnya kerja tu hendaklah diberhentikan sementara waktu lah kalau diikutkan lah kan. Itu kalau ikut prosedur lah. Sementara itu, Ketua Polis Selangor, Datuk Arsyad Mokhtar berkata pihaknya telah mengarahkan supaya kerja-kerja menyambung kerangka besi menara telekomunikasi itu dihentikan sementara. Menurut beliau, projek pembinaan menara telekomunikasi setinggi 100 meter itu dimulakan sejak 2 bulan lalu. Beliau meminta orang ramai yang menyaksikan kejadian itu tampil membantu pihak polis. Orang ramai boleh menghubungi Ibu Pejabat Kontingen Polis Selangor dan Balai Polis Gombak di talian 03 691 6222 atau 03 550 5522. Mengikut siasatan awal, kita percaya rotoblade malfunction. Apa menyebabkannya kita akan siasat secara terperinci lah. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Helitrade Sdn Bhd, Major V. Mahadevan menafikan kejadian pesawat Bell 206L4 yang terhempas itu berpunca daripada kesilapan teknikal. Menurutnya, penyelenggaraan pesawat berkenaan mengikut prosedur yang ditetapkan Jabatan Penerbangan Awam DCA. The aircraft is fully maintained to Malaysian Department of Civil Aviation requirements, and it is very closely monitored by the department and also by our own engineers. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan mahu Jabatan Penerbangan Awam DCA menjalankan siasatan menyeluruh berhubung nahas itu. Setiausaha Parlimennya, Cho Chi Hyung berkata, laporan awal siasatan akan dibincang di peringkat kementerian sebelum sebarang rumusan dibuat mengenai punca nahas. Tragedi itu katanya sudah dimaklum kepada Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik yang kini berada di Seremban Negeri Sembilan. Buat masa ini kita tak tahu sama ada punca ke kemalangan, tapi nampaknya ini macam ada sangkut dengan human error sikit lah. Human error. Kecuaian. Human error ataupun kecuaian buat masa ni kita tidak dapat pasti, tapi nampak macam ni. Dalam pada itu, DCA disaran mengetatkan peraturan penerbangan terhadap semua juruterbang. Selain itu, Pengarah Eksekutif DMS Aerospace, Prasan K. Sengupta juga berpendapat hasil siasatan tragedi sedemikian perlu diumumkan sebagai pengajaran dan pengetahuan. What can be done is the DCA may advise the operators and make it imperative on their part
to obey the legislation which says that only aircraft up to a certain maximum takeoff weight can undertake mission flying activities. Operators that do not meet these regulations should not be allowed to undertake such mission flying activities involving the underslung carriage of heavy payloads. Because as far as the Minister of Transportation is concerned, and even the DCA is concerned, I would sincerely appeal to them to at least make public the results of the Board of Inquiry, irrespective of whether the machine concerned is in the civilian registry or whether it's a military aircraft. It is immaterial, because the public at one stage or another is definitely going to make use of those machines, and they may even end up as being the operators of those machines. Perogol bersiri ditembak mati. Polis siasat segala aspek berhubung pembunuhan 2 beranak di Tapah. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dijadual tiba di Istanbul, Turki sebentar lagi untuk menghadiri sidang kemuncak pertama Ketua Negara dan Kerajaan Negara Developing Aid atau D8. Beliau yang diiringi isterinya, Datin Seri Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Istanbul pukul 9 malam ini. Perdana Menteri akan dibawa menaiki helikopter untuk menuju ke tempat penginapannya di Charan Palace Hotel. Di sinilah juga akan berlangsungnya sidang kemuncak pertama Ketua Negara dan Kerajaan Negara D8 Ahad ini. Perdana Menteri juga dijadualkan akan membuat kunjungan hormat ke atas Presiden Turki Süleyman Demirel. Menyusuli itu, Datuk Seri Dr. Mahathir akan menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Nekmatin Erbakan. Kemudian Perdana Menteri akan menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Dan pada sebelah malam, waktu tempatan Perdana Menteri serta pemimpin lain akan diraikan dalam Majlis Jamuan Negara oleh Presiden Turki Süleyman Demirel. Sementara itu, mesyuarat peringkat Menteri Negara D8 berlangsung pagi tadi. Malaysia diwakili Menteri Luar Datuk Abdullah Badawi. Mesyuarat dirasmikan oleh Perdana Menteri Turki Nekmatin Erbakan. Dalam ucapannya, beliau berharap mesyuarat ini dapat mengasaskan deklarasi Istanbul bagi merintis matlamat D8. Turut hadir oleh timbalannya Tan Sucila yang juga Menteri Luar Turki. Mesyuarat ini antara lain akan menilai dan menyemak laporan yang disediakan oleh kumpulan pakar dan pegawai-pegawai kanan negara D8. Selain Malaysia dan negara tuan rumah Turki, D8 dianggotai Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Nigeria dan Pakistan. Jumlah keseluruhan kanak-kanak yang menerima rawatan bagi penyakit kuku, kaki dan mulut di seluruh negara kini menjangkau 97 orang dengan angka kematian kekal 25. Bagaimanapun, 15 daripada kanak-kanak terbabit sudah dibenarkan pulang. Menteri Kesihatan Datuk Chua Jui Ming berkata dari angka itu 30 menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur HKL. Bagaimanapun, 7 kanak-kanak sudah dibenarkan pulang. Majoriti mereka yang dirawat di HKL berusia antara 1 dan 3 tahun. Datuk Chua juga dimaklumkan sebuah hospital swasta terdapat 1 kes kematian yang diklasifikasikan oleh pegawai perubatan yang merawat mangsa sebagai mati akibat serangan viral myocarditis. Dr. Sam, Kasim and the other members just now in the discussion, the other experts in the discussion who have looked at this case, they have said that this case does not represent the general picture of Coxsackie virus B caused myocarditis as seen in Sarawak. Perbincangan pakar juga merumuskan satu keputusan berhubung kes yang didapati di Lembah Kelang. We have also been told by Dr. Sham that all the children are in stable condition. They are now being observed to ensure that they are kept as well as possible. So at the moment we are seeing no critical cases at the Hospital Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Datuk Chua mengingatkan semua ibu bapa mengurangkan aktiviti luar bersama anak mereka, khususnya yang berusia 2 tahun ke bawah, selain mengutamakan amalan kebersihan. Datuk Chua turut mengumumkan 2 talian untuk orang awam menghubungi pusat operasi di Institut Pediatrik HKL.
Talian turut disediakan untuk hospital swasta merujuk kepada pusat berkenaan. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Wanita dan Kebajikan Johor, Halimah Muhammad Sadiq berkata, laporan berhubung penyakit Kawasaki akan diterima Isnin depan. Tapi setakat ini belum ada laporan lagi dan belum ada kes setakat ini. Tapi kita tunggu siasatan. Dalam pada itu, kami sempat menziarah waris mangsa pertama virus Kawasaki B di Sibu, Sarawak, Lau Bolong yang berusia 5 bulan. Ibu mangsa Sia Pikhar, 46 tahun, berkata bayinya dibawa ke Hospital Sibu pukul 3 petang 14 April lalu selepas mengalami tanda demam serta kurang selera makan. Mangsa kemudian dimasukkan ke unit jagaan rapi dan doktor yang merawat memberitahu Sia bayinya berada dalam keadaan kritikal dan tidak ada peluang hidup. Kira-kira pukul 2 pagi 15 April, mangsa meninggal dunia dan tiada bedah siasat dibuat oleh pihak hospital. Sia yang mempunyai 2 anak lain, Lau Su Kin 14 dan Lau Pung Chu 10 tahun, bagaimanapun mendakwa tidak pernah membawa anak-anaknya keluar kecuali untuk menziarahi jiran terdekat. Barisan Nasional mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Melaka kawasan Malekek apabila calonnya Nawi Ahmad menewaskan calon bebas J. Apalasamy dalam pilihan raya kecil hari ini. Nawi mendapat 4,559 undi manakala Apalasamy hanya menerima 128 undi. Apalasamy juga hilang wang pertaruhan. Jumlah undi rosak sebanyak 110 undi. Kerusi itu kosong berikutan kematian bekas Ketua Menteri Melaka Allahyarham Datuk Seri Muhammad Zain akibat angin ahmar. Biarpun hujan atau panas, keunggulan Far Weather Coat memang terjamin. Lelaki yang disyaki perogol bersiri ditembak mati ketika cuba melarikan diri daripada kawalan polis pagi tadi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Pemangku Penolong Pesuruhjaya Kanan, Joha Cik Din berkata, tindakan itu terpaksa diambil apabila lelaki terbabit cuba merampas pistol selepas mencederakan 2 anggota polis yang mengiringinya. Lelaki warga negara Indonesia terbabit dikenali sebagai Dali Yusman Arus, 23 tahun. Dia ditahan 9 Mei lalu di Seksyen 3 Petaling Jaya. Dan sejak ditahan, lelaki terbabit direman untuk membantu siasatan polis dalam pelbagai kes termasuk bunuh, rogol, samun dan pecah rumah di sekitar Lembah Kelang. Menurut Johar, siasatan awal polis mendapati ujian DNA Dali Yusman dengan 11 mangsa rogol adalah sama dan kesan cap jarinya turut ditemui di tempat kejadian. Dalam siasatan, Dali Yusman turut mengaku merogol dan membunuh seorang wanita rakyat Indonesia sebelum mencampak mayat wanita terbabit di sebuah beluka di Bukit Mewah, Kajang awal tahun ini. Dali Yusman juga bersetuju menunjukkan kepada polis tempat mayat itu dibuang. Menurut Johar, ketika membantu mencari mayat di kawasan Curam, tangan lelaki terbabit digari pada bahagian hadapannya. Dan apabila sampai ke atas, apabila hendak dimasukkan balik belah belakang tu, beliau telah menolak seorang detektif jatuh ke dalam gaung dan seterusnya seorang lagi beliau telah memukul dengan satu handcuff yang masih di tangannya, terikat tangannya pada dia tersebut dan dia tersebut telah jatuh. Dan pistol dia telah tercabut daripada pinggang. Dan at that time he tried to grab for the gun. And while he was trying to grab for the gun, one of the detective, the third detective, warned him and then shot him. Shot him on the face and the head and he died.
6 daripada 33 pelatih Pusat Serenti Titi Jelebu Negeri Sembilan yang melarikan diri dalam rusuhan pelatih Pusat Serenti Titi Jelebu Negeri Sembilan malam semalam berjaya ditangkap. 567 pelatih ditempatkan di pusat itu. Dalam kejadian itu, seorang anggota polis cedera di bahagian kepala selepas terkena objek yang dibaling. Timbalan Ketua Polis Negeri Penolong Pesuruhjaya Kanan 2, Razali Shah Lassen berkata, kejadian tercetus selepas berlaku pergaduhan antara beberapa pelatih malam tadi. Anggota polis yang dikejarkan ke tempat kejadian dihujani dengan kayu, botol dan batu yang dibaling pelatih terbabit. 3 blok bangunan pentadbiran hangus. Turut musnah 2 van pusat terbabit, sebuah kereta polis dan beberapa buah kereta. Anggota polis simpanan persekutuan dan pasukan polis hutan kini diarah mengawal keadaan. Susulan kemalangan yang mengorbankan 6 penumpang termasuk 3 pelancong Australia di Lebuhraya Alusta, Bukit Kayu Hitam pagi semalam. Keadaan 5 mangsa yang cedera dilaporkan stabil, manakala seorang lagi rakyat tempatan, Chia Bun Seng, masih dirawat di unit rawatan rapi ICU. Sementara itu, urusan penghantaran pulang mayat 3 warga Australia sedang dilakukan kaunselor mereka, Margaret Martin, yang tiba di Alustar pagi tadi. Beliau yang tiba bersama pegawai Kedutaan Australia, Nong Chat, di bilik mayat Hospital Alustar berkata urusan itu akan dilakukan segera sebaik keluarga mangsa dapat dihubungi. Yeah, I'm here to arrange to act on behalf of the families. Dalam kejadian semalam, 6 termasuk 3 warga Australia terbunuh apabila van yang mereka naiki merempuh bahagian belakang lori trailer di kilometer 49.5 Lebuhraya Alusta, Bukit Kayu Hitam, pukul 7 suku pagi. Kejadian berlaku ketika van yang membawa 13 pelancong itu dalam perjalanan dari Pulau Pinang ke Hat Yai, Thailand. Polis sedang menyiasat motif pembunuhan 2 beranak di Temuh, Berhampiran Tapah, Perak Ahad lalu daripada semua sudut. Ketua Polis Negara Tan Sri Rahim Noor berkata ia termasuk sama ada cubaan mencuri kenderaan atau kedua-duanya mangsa pembunuh upahan. Saya dah memberi arahan kepada CPO Perak setelah mendengar keterangan daripada dia menyiasat perkara ini dari berbagai sudut. Sudut tu bermakna teori lah. Apa teori? Di sebalik pembunuhan yang kejam ini. Adakah tujuan dia untuk mencuri kereta Mercedes tu? Adakah kerana pembunuh-pembunuh itu pembunuh-pembunuh upahan? Diupah oleh sesuatu pihak yang bermusuhan dengan arwah-arwah yang... Dalam satu sidang akhbar berasingan, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak, Penguasa Poh Bunuwah berkata, polis menawarkan ganjaran RM50,000 kepada sesiapa yang dapat memberi maklumat bagi membantu siasatan polis. Polis sekarang memberi tawaranlah reward sebanyak RM50,000 untuk sesiapa yang boleh dapat membantu siasatan polis dalam kes ini, memberikan maklumat. Katanya orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi Bilik Gerakan Polis Negeri di talian 05-240-1999 atau 05-401-5222. Orang ramai juga boleh menghubungi Balai Polis Berhampiran. Katanya setakat ini Polis Perak bekerjasama dengan Polis Pulau Pinang bagi mengesan penjenayah terbabit. Ia berikutan kereta jenis Proton Wira bernombor pendaftaran JDL 3111 yang dilarikan penjenayah terbabit dijumpai di Pulau Pinang Rabu lalu. Dia juga tidak menolak kemungkinan penjenayah berasal dari Pulau Pinang. Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya menetapkan 1 Julai ini bagi perbicaraan 3 gadis Melayu yang ditahan semalam kerana berpakaian kurang sopan di khalayak dan menyertai pertandingan Ratu Cantik. Tertuduh Noni Muhammad, 19, Fahyu Hanim Ahmad, 18 tahun dan Shalina Ismail, 23 tahun, didapati melakukan 2 kesalahan itu di sebuah hotel di Subang Jaya.
Mereka didakwa mengikut Seksyen 31 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 bagi kesalahan pertama. Dan bagi kesalahan menyertai pertandingan Ratu Cantik, mereka dihadapkan dengan tuduhan mengikut Seksyen 12 dalam kurungan C Enakmen Jenayah Syariah 1995 dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam hari berikutnya. Ketiga-tiganya diikat jamin RM2,500 dengan seorang penjamin setiap tertuduh sehingga tarikh perbicaraan. Sabit kesalahan, mereka boleh dikenakan denda maksimum RM4,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Penganjur Chia Si Chun ketika ditemui berkata pihaknya akan mengetahui peraturan yang melarang penyertaan gadis Melayu dalam pertandingan Ratu Cantik. Angka kematian tragedi kebakaran ketiga terbesar di India dijangka meningkat. Tujuh 70 tebusan gerila FARC Colombia akan dibebaskan. Susulan tragedi kebakaran di Pawagam, New Delhi, India yang meragut 60 nyawa setakat ini. Polis menahan 4 pengurus Pawagam terbabit kerana didakwa cuai sehingga menyebabkan kebakaran. Kebakaran berlaku ketika filem Perang Hindi, Border, sedang ditayangkan di Pawagam Upar di selatan Green Park, New Delhi. Pawagam itu sesak dengan penonton yang memenuhi semua 1,050 tempat duduk. Pada mulanya, penonton menyangka asap yang kelihatan keluar adalah kesan khas untuk filem itu. Apabila menyedari kejadian sebenar, mereka bertempiaran lari menyelamatkan diri. Kebanyakan mangsa yang terkorban dipercayai duduk di tempat khas dan sudut balkoni tingkat atas. Menurut Gubernur New Delhi, api berpunca daripada transformer elektrik yang runtuh sehingga membakar berpuluh-puluh kereta di tingkat bawah panggung wayang berkenaan. Bilangan yang terkorban dijangka meningkat kerana 200 lain cedera parah. Sementara itu, pasukan bomba dan penyelamat bertungkus lumus mengeluarkan mangsa yang terperangkap dalam kebakaran sebuah bangunan di Bandar Mexico City. Api yang marak di bangunan 7 tingkat itu bagaimanapun berjaya dikawal daripada merebak. Kebakaran dipercayai bermula di tingkat 1 yang menempatkan beberapa ruang pejabat yang masih kosong. Setakat ini belum ada kemalangan jiwa dilaporkan. Beberapa penghuni bangunan turut cedera ringan. Punca kebakaran masih disiasat. Penduduk di sebuah perkampungan Cartagena del Caira membuat persiapan bagi menyambut kepulangan 70 tebusan yang akan dibebaskan gerila revolusi bersenjata Colombia, FARC. Tebusan berkenaan menjadi tahanan FARC sejak 9 bulan lalu. Gerila FARC mengadakan kawalan ketat di zon ketenteraan mereka bagi mengelak serangan tentera menjelang pembebasan itu. Pembebasan dilakukan selepas rundingan damai berlangsung antara kerajaan dan FARC. Presiden Ernesto Samper sebelum ini mengarahkan lebih 5,000 anggota tentera berundur dari Caqueta bagi membolehkan FARC membebaskan tebusan mereka. 60 daripada tebusan berkenaan ditawan sewaktu FARC melancarkan serangan besar-besaran ke pangkalan tentera Las Delicias pada 30 Ogos tahun lalu. 10 tebusan lagi adalah anggota tentera laut Colombia yang ditawan dalam pertempuran berasingan di barat laut Semenanjung Choco. Pembebasan akan dilakukan di kawasan seluas 13,000 km persegi zon ketenteraan di Semenanjung Caqueta. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meluluskan resolusi menuntut Israel membayar ganti rugi berjumlah 4.25 juta ringgit terhadap kemusnahan yang dilakukan sewaktu mengebom pangkalan PBB di Kanaa tahun lalu. Tragedi pada 18 April itu mengorbankan 165 nyawa.
Resolusi mendapat 127 undi menyokong, 2 menentang dan 1 berkecuali. Undian dijalankan berasingan dengan ketetapan utama menyediakan keuangan bagi misi pasukan pengaman UNIFIL di selatan Lubnan. Beratus-ratus orang awam dipercayai berlindung di pangkalan Qana'ah ketika rejim Israel melancarkan serangan besar-besaran ke atas pejuang Hezbollah. Rejim Israel bagaimanapun mempertahankan tindakan itu sebagai kejadian yang tidak disengajakan. Rejim Israel dan sekutunya, Amerika Syarikat, mendakwa anggota Hezbollah menjadikan kemah pelarian berkenaan sebagai tempat perlindungan mereka. Di Korea Selatan, kira-kira 500 anggota Kesatuan Sekerja menunjuk perasaan di luar bangunan Ibu Pejabat Kumpulan Firma Samsung. Pekerja yang kebanyakannya dari syarikat pengeluar kereta tempatan Kia Motors berarak ke Ibu Pejabat Samsung di Seoul. Pertelingkahan tercetus apabila polis cuba menghalang pekerja terbabit daripada meneruskan bantahan mereka. Mereka dikatakan menuntut firma berkenaan menarik balik ura-ura rancangan mengambil alih salah satu daripada 2 syarikat pengeluar kereta tempatan yang menghadapi masalah, iaitu Kia Motors dan SsangYong Motor Company. Mereka mendesak dibawa bertemu pengerusi Samsung, Lee Kun-hee. Mereka mengesyorkan Samsung hanya menumpukan kepada pengeluaran alat semikonduktor. Samsung dikatakan sengaja membocorkan rancangan pengambil alihan itu untuk meninjau tindak balas awam. Dalam pada itu, Kesatuan Sekerja merancang mengadakan tunjuk perasaan besar-besaran 21 Jun ini. Siapa bintang Piala Dunia belia? Penghormatan kepada bintang veteran dengan terbukanya Museum Bintang Legenda akhir tahun ini. Salam sejahtera. Piala Dunia Belia di Malaysia kali ini adalah yang terbesar dalam sejarah kejohanannya. Ia juga diramal melahirkan ramai pemain yang bakal muncul bintang bola sepak dunia. Malah agen serta talent scout bola sepak antarabangsa turut berada di Malaysia untuk mengenal pasti pemain yang mampu dijadikan aset. Siri kedua laporan khas Piala Dunia Belia malam ini cuba menjejak pemain diramal menyerlah. Maradona, Ronaldo, Zamorano. Bintang mereka menyelah bermula dengan Piala Dunia Belia. Kejohanan di Malaysia tidak ketinggalan. Pasti ada yang memikat, seterusnya menjadi bintang dunia. Maradona menyelah pada kejohanan 1979. Ronaldo pada 1993 di Australia. Ramai lagi yang turut dipancing menerusi kejohanan ini. Piala Dunia Belia batu loncatan bagi pemain mencari reputasi untuk memikat kelab ternama. Mereka ini antara yang disebut-sebut mampu muncul bintang dunia. Juara bertahan Argentina diterajui Pablo Cesar Aima, pemain terbaik benua Amerika Selatan ketika kejohanan kelayakan. Manakala Adalton menjadi tonggak Brazil untuk merampas kejuaraan dari musuh tradisi Argentina. Perancis membanggakan Thierry Henry, ketua pasukan mereka yang mewakili juara liganya Monaco dan masih diintip klub terkemuka Spanyol dan Itali. England tidak ketinggalan dengan menurunkan pemain Liga Perdana seperti Michael Owen yang mewakili Liverpool. Ribera Ramirez pula menjadi harapan Spanyol dengan reputasi sebagai penjaring terbanyak Liga Division 2 Spanyol. Selain mereka, ramai lagi yang turut dijangka mempamer kelebihan tersendiri. A few have dropped out because of injuries and for other reasons, and so they have had experience in the Premier League, and hopefully that will stand them in good stead for the team here. Yeah. They will give you lots and lots of really good football to see. There are some wonderful, wonderful young players around the world. Bagaimana dengan pemain Malaysia? Perlu diakui latar belakang bola sepak Malaysia tidak sehebat pasukan Amerika Selatan, Eropah atau Afrika. I am sure that they will compensate their lack of experience by a lot of
commitment, and they'll try to do their best. Apa yang diharapkan ialah 1-2 pemain mampu muncul sekurang-kurangnya sebagai bintang bola sepak negara. Tinggal lagi 2 hari, detik yang dinantikan oleh pemain negara. Walaupun dihantui perasaan resah, pemain negara tabah melawannya dengan azam memberi kesungguhan yang terbaik. Sudah 2 tahun, anak-anak muda Malaysia ini bersedia untuk berjuang di peringkat antarabangsa. Kesemua lawan mereka sudah pun tiba dan debaran pemain tempatan semakin kencang. Walaupun terpaksa melakukan rombakan kecil, Malaysia menanam keyakinan tersendiri untuk mengharumkan nama negara. Even though the comments about the team are not that positive, but the players are convinced, and they are confident that they can produce a good performance. Sementara itu, England tidak langsung tertekan untuk memburu mahkota Piala Dunia belia. Walaupun nama besar dalam bola sepak antarabangsa, England hanya meletakkan sasaran melepasi pusingan pertama. Mereka tetap gusar dengan kehadiran Mexico, Ivory Coast dan Emiria Arab Bersatu dalam kumpulan E di Johor Bahru. Sandaran England ialah penyerang Liverpool Michael Owen. Selain itu, England membariskan pemain pelapis kelab Manchester United, Arsenal dan Blackburn Rovers. Menurut ketua jurulatihnya Ted Powell, England menunjukkan peningkatan selepas beberapa siri perlawanan persahabatan di Singapura. Kehadiran pemain antarabangsa sempena Piala Dunia turut mencuit perhatian masyarakat Malaysia. Masing-masing membawa budaya dan gelagat tersendiri. Wartawan kami, Adriana Aris, meninjau gelagat pemain Uruguay dan Maghribi, 2 pencabar Malaysia dalam kumpulan A. Seperti biasa, pemain sentiasa ceria apabila waktu makan tengah hari. Bagi pasukan Maghribi, nasi dan ikan menjadi hidangan utama. Kehadiran kamera televisyen meriuhkan suasana mereka. Masalah bahasa juga sesuatu yang lumrah apabila beraksi di negara asing. Namun, pemain Uruguay cuba beramah mesra dengan cara komunikasi yang tersendiri. Ketika membeli bela, kalkulator menjadi alat terpenting. Sebelum naik ke bilik persidangan untuk mesyuarat pasukan, beberapa pemain cuba menghiburkan kami. Kita ke bola sepak Copa America. Juara dunia Brazil menepati ramalan pasukan pilihan apabila membelasah Costa Rica 5-0 pada perlawanan kumpulan C. Perlawanan berat sebelah apabila Brazil menurunkan kesebelasan utama yang beraksi di tenua di France beberapa hari lalu. Costa Rica cuba menggugat awal hasil percubaan kurang tepat Wilma Lopez pada minit ke-12. Namun Jalmina meletakkan Brazil di depan selepas itu, manakala Ronald Gonzalez menambah sengsara Costa Rica dengan jaringan sendiri pada minit ke-35. Penyerang terbaik dunia Ronaldo menambah jaringan ketiga Brazil seminit sebelum babak pertama berakhir. 4 minit babak kedua bermula, Ronaldo menjadikan kedudukan 4-0 untuk Brazil, menerusi golnya yang ke-23 di peringkat antarabangsa. Wira Piala Dunia 1994, Romario melengkapkan jaringan ke-5 Brazil 8 menit sebelum perlawanan berakhir. Sekian saja dari Meja Sukan untuk malam ini. Bersama Normala dan Yusanani, sebentar lagi. Salam hormat dan selamat malam. Sebuah muzium bintang legenda mempamerkan gambar dan hasil seni bintang veteran akan dibuka kepada orang ramai apabila ia siap akhir tahun ini. Muzium yang diasaskan daripada bangunan lama 3 tingkat berhampiran Pasar Budaya Kuala Lumpur itu diusahakan Edet Production dengan kerjasama Arkib Negara.
Menurut pengerusi eksekutif Edat Production, Abdullah Yub, antara matlamat penubuhan muzium itu ialah mengekalkan khazanah seni di samping mengenang jasa seniman masa silam. Pertama, supaya artis-artis veteran yang lama tu tidak ketinggalan dan tidak lupa oleh generasi yang akan datang. Seterusnya, mereka boleh dapatkan tempat yang kami adakan tadi. Dan yang kedua tadi itu kami cuba untuk mewujudkan satu tabung kebajikan. Katanya selain mempamer gambar dan barang-barang lama seperti piring hitam, skrip dan barang tinggalan artis, muzium itu juga akan dilengkapi sebuah studio rakaman. Pembinaan muzium yang menelan belanja 1.5 juta ringgit berdekatan pasar budaya itu difikirkan paling tepat kerana ia menjadi tumpuan pelancong dan orang ramai. Abdullah meminta orang ramai yang menyimpan barang-barang lama peninggalan artis veteran agar menyumbangkannya ke muzium berkenaan. Pembabitan secara langsung penyanyi pop Iwan ke dunia muzik dangdut menerusi lagu Yang Tersayang berduet bersama Amelina berjaya mengubah imej Iwan untuk melahirkan album solo dangdut. Album dangdut pertamanya berjudul Dangdutnya Iwan berada di pasaran sejak awal Jun lalu. Album terbitan Iwan Entertainment itu juga adalah album pertama penyanyi dari Indonesia ini selepas bertukar ke syarikat rakaman BMG Music. Berkonsepkan dangdut pelbagai rentak, album 10 lagu itu memuatkan 5 lagu yang dicipta Iwan sendiri. Album ini mengambil masa setahun proses pembikinannya dan dirakam di 2 studio rakaman tempatan dan Indonesia. Menurut Iwan, album itu turut memuatkan 1 lagu duet, Jangan Tinggalkan Aku, ciptaan komposer terkenal Indonesia, Imam S. Arifin, yang dinyanyi bersama artis Indonesia, Lilis Karlina. Walaupun pada awalnya lagu itu ingin dinyanyikan bersama Amelina, namun atas sebab-sebab tertentu, hasrat Iwan terpaksa dibatalkan. Nampaknya Warner Music tidak memberi pelepasan kepada Amelina. Jadi oleh sebab-sebab tertentu yang mengatakan mungkin albumnya pun nak keluar bulan depan, mungkin ada clash, takut macam mana kan ada clash, keliru nanti peminat. Jadi saya pasrah dan saya terpaksa cari pengganti pasangan saya. Selain lagu Jangan Tinggalkan Aku, lagu yang sedang-sedang saja dan Demam Asmara dijangka akan mendapat tempat di hati peminat muzik dangdut. Nak buat dalam album saya memang. Buletin utama berundur di sini. Sebagai penutup tirai, kami siarkan semula visual detik-detik akhir sebelum berlakunya nahas helikopter di Sri Damansara. Sesungguhnya kami turut terharu dengan kejadian itu. Takziah untuk keluarga mangsa. Selamat malam. Salam hormat. Ah.